Okey, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang sekali lagi. Okey. Ramai yang tanya dengan saya, apa sudah terjadi, apa berlaku perkembangan terkini kepada siasatan SPRM kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi ini adalah keputusan terkini. Siasatan SPRM ke atas Ismail Sabri. Kita sudah tahu apa yang berlaku, kronologinya bagaimana, dan ada harta, bukan harta sebenarnya, ada aset, ada wang, ada emas yang telah disita, kemudian ada pengurup mata wang yang disiasat, ada pegawai-pegawai yang telah disiasat, ramai yang telah disiasat lah. Okey, jadi kita tahu dalam keadaan itu semua orang mau tahu apa perkembangan seterusnya. Okey, so saya ingin kongsikanlah siasatan SPRM ke atas Ismail Sabri. Jadi sekarang ini akhirnya SPRM memberikan penjelasan tentang siasatan terbaru tentang keadaan terkini siasatan ini. Siasatan SPRM ke atas Ismail Sabri baru sampai 15 hingga 20%. Wow, susah nih, lama nih. Oh, kenapa nih? Siasatan kes ke atas mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru sahaja mencapai 15 hingga 20%. Itu jelas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ini kerana siasatan ke atas pengisytiharan harta mengambil masa yang panjang. Demikian kata Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata mengisytiharkan satu hal. Yang pentingnya dari segi memastikan apakah yang diisytiharkan itu benar atau tidak. Katanya ketika ditemui di satu persidangan anti rasuah. Azam juga mengesahkan, jadi dia mengesahkan bahawa Ismail Sabri akan dipanggil semula untuk merekod kenyataan. Setakat ini, Ismail Sabri sudah merekodkan kenyataannya sebanyak 9 kali. Pengisytiharan harta telah dilaksanakan pada 10 Februari yang lalu. Siasatan kemudiannya dimulakan pada 19 Februari. 6 hari lain, Ismail dipanggil untuk soal siasat dan setiap sesi mengambil masa 6 jam. Ismail Sabri sedang disiasat ekoran penemuan wang tunai berjumlah 170 juta ringgit Malaysia dan 16 kilogram jongkong emas di beberapa lokasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, kita jangan timbulkan sebarang spekulasi ke cerita fitnah, tidak ya. Kita tunggu keputusan daripada SPRM. Biar segala-galanya benar-benar keluar dari SPRM. Jangan pula ditunggang oleh puak-puak penunggang. Tapi setakat ini syukurlah sebab belum ada. Okey, belum ada. Dan setakat ini kita perlu memuji, kita perlu respect, salut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini yang telah bekerja dengan baik, menjalankan tugas mereka dengan sangat-sangat baik, sehingga sekarang semua orang tidak lagi sewenang-wenang lah, tidak lagi sewenang-wenang, kan? Boleh ambil rasuah, minta rasuah, semua mau minta sogok lah, apalah, inilah, itulah, salah guna kuasa lah. Sekarang tak main-main. Kita ada Perdana Menteri yang betul-betul serius bersama dengan Pakatan Harapan. Belum pernah ada mana-mana Perdana Menteri yang begini betul-betul serius. Ini ekoran daripada Tita yang di Pertuan Agong yang sebelum ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang pada ketika ini. Okey. So, tahniahlah diucapkan kepada SPRM, palan-palan kita. Tinggalkan komen. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya betul-betul kesian kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Pemimpin-pemimpin bersatu, kan? Pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin secara umum Perikatan Nasional lah. Kita kesian dengan diorang ni. Kesian apa?
Kerana mereka tidak boleh move on. Kalau kalah, kalah lah. Apa yang mau dibanggakan dengan kalah? Ada orang tu kita bangga kerana ini. Siap cakap lah, ya mana 18,000? 18,000 kah, 13,000 kah, 11,000 kah, yang penting menang. Satu undi pun kalau menang, menang dia. Menang juga. Yang penting menang. Yang penting menang. Kalau kalah, kalah lah. Move on lah. Kalah, kalah lah. Ini PAS masih tak move on. PRK Air Kuning. Anggap UMDAP pula sucikan DAP. Ini daripada Harapan Daily. PAS hari ini menganggap kemenangan UMNO bersama DAP digelarnya sebagai UMDAP dalam pilihan raya kecil PRK Air Kuning lalu tidak bermakna memberi kesan kepada pilihan raya umum dan pilihan raya negeri PR yang akan datang. Siapa kata? Inilah gambaran dia. Inilah gambaran dia bahawa Perikatan Nasional memang lingkup habis. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, sifat perubahan dalam arus politik menjadi tabii alam dan dinamik dalam politik termasuk ke arah yang tidak istiqamah bersama Islam. Menerusi artikelnya yang dimuatkan dalam Minda Presiden, ahli parlimen Marang berkenaan berkata, kejayaan calon UMDAP bersama Pakatan Harapan PH dalam PRK Air Kuning ialah hasil kejayaan UMNO menubuhkan UMDAP yang mempersuci DAP yang anti-Islam secara terbuka. Ini lagi. Sejak bila DAP ini anti-Islam? Saya tidak pernah dengar ada mana-mana ahli politik anti-Islam. Tiada. Saya belum pernah dengar ada ahli politik anti-Islam. Semua ahli politik sangat-sangat menghormati perlembagaan negara Malaysia. Malah, semua ahli politik dalam kerajaan tidak menunggang 3R. Ia termasuk katanya, ini laporan ini kata, ia termasuk dakwa Abdul Hadi, beberapa tindakan mempersuci DAP dan PH dalam isu ternakan babi. Secara haram di kawasan majoriti penduduknya Islam dan dipimpin oleh Melayu Islam. Ini satu lagi, sudah dijelaskan mana ada isu ternakan babi secara haram. Kamu sudah sampai masuk air, masuk sungai pergi cari itu. Tapi mana, tidak bukti pun. Oleh sebab itu, dia kata Islam mendahulukan kemenangan kuasa politik berbanding umrah dan haji yang wajib mengikuti mazhab ahli al-sunnah yang dianut oleh PAS, dia kata. PAS yang mengemukakan isu bahawa tanggungjawab mengundi itu adalah fardu ain, gagal dalam PRK itu, kata Abdul Hadi. Ini lagi satu isu nih. Sejak bila mengundi tiba-tiba jadi fardu ain? Saya pun tidak pastilah, saya bukan muslim kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, move on lah wahai PAS. Kalah-kalah lah. Dulu kamu pun pernah juga bekerja sama dengan DAP. Kenapa? Ini semua politik. Tak ada kena-mengena dengan agama pun. Ini sampai lucu. Betul-betul lucu. Kesian dia, kesian. So move on lah, move on. Jangan malu-malu. Mengaku kalah aja lah. Kalah, sudah kalah lah. Move on. Kita jumpa lagi. Bye-bye.